الخير أعلى عقابه فذاك فضل الله يؤتيه لمن يشاء جل الله واهب المنن وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمن عن الشقاق والأنبياء يلونه في الفضل وبعدهم ملائكة بالفضل هذا وقوم فصلوا إذ فضلوا وبعد كل بعضه قد يفضل بالمعجزات أيد تكرما وعصمة الباري لكل الحتما وخص خير الخلق أن قد تماما به الجميع ربنا وعماما ذاته فشرعه لا ينساه بغيره حتى الزمان ينساه ونسخه لشرع غيره وقع حتما أذل الله من له مانع ونسخ بعد شرعه بالبعض أجز وما في ذا له من غد فمعجزاته كثيرة غرار منها كلام الله معجز البشر واجزم بمعراج النبي كما رووا وبرئا لعائشة مما رموا فصحبه خير القرون فاستمع فتابع لمن تابع وغيرهم من ولي الخلافة وأمرهم في الفضل كالخلافة يليهم قوم كرام بررة عددهم 6 تمام العشرة فأهل بدر العلم شاني فأهل أهد بيعات الرضوان نفضوهم نصا عرف فهذا من عينهم قد اختلف شجور الذي ورد داء الحسد ومالك وسائر الأئمة كذا أبو القاسم هداة الأمة تقليد حبر منهم كذا حكى القوم بلفظ يفهم ومن نفاها فانبذا كلامه وعندنا أن الدعاء ينفع كما من القرآن وعدا يسمع كل أمر حافظنا وكيل وكاتبنا خيرات لم يهملوا من أمره شيئا فعل ولو ذاهل حتى الآنين في المعرض كما نقل فحاسب النفس وقلل أمانا فربما جد لأمر وصلا فواجب الإيمان نون بالموت ويقبض روح رسول الموت ميت بعمره من ينقضي وغير هذا باطل لا يقبل وفي فانا النفس لدى النفخ تولف فتسحر السبك بقى هل غولف أجوز لنا بك الروح التي صحاها المسلي للبلا والضحى وكل شيء هالك قد خصصوا وموما فضل بما قد لخاصوا ولا تأخذ في ما ورد نص عن الشارع لكن وجد لمالك سورة كالجسد فحسبك النص بهذا السند والعقل كالروح ولكن قرروا فيه خلافا فانظرا ما فسروا سؤالنا ثم عذاب القبر نعيمه واجب كبعث الحشر وكل يعاد التحقيق عن عدم وقيلا إكي وصى بالأنبياء ومن عليهم نصى عارض قولان ورجحت إعادة الأعيان وفي الزمن قولان والحساب وما في حق الارتياب فالسيئات عنده بالمثل والحسنات ضعفت بالفضل إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وأزواجه أمهات المؤمنين أهل بيته وذريته وأصحابه أجمعين.
Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilmah kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair ya karim, amma ba'du. Faqala syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu, ba'du ay ba'dal basmalati walhamdalah ila akhir itulah. Ba'du ay ba'dal khutbatil kita. Boleh buh pendek itu boleh. Nah, kemudian daripada khutbah kita, orang panggil kalimatul intiqal ni. Nah, amma ba'du ni dibawa sebagai nak memindah faslul khitab, dia panggil nak memindah ke khitabah, mana nak pindah uslub cakap daripada satu uslub pada uslub yang lain. Jadi nak masuk pada muqaddimah syarah. Nah, muqaddimah syarah. Dia kata ya nah, fayaqulu, maka berkatalah afqarul wara, oleh sefakir-fakir makhluk. Afqarul wara makna sefakir-fakir makhluk. Nah, tu atas sirah tafdhil tu, atas isi tafdhil. Afqar hanya fakir biasa dak, sefakir-fakir makhluk dia. Tu dah. Apa arti fakir? Iaitu daimul ihtiyaj. Nah, ataupun kasirul ihtiyaj, daimul ihtiyaj wa kasiruhu. Tu banyak senantiasa berhajat kepada Allah dan banyaknya berhajat kepada Allah. Nah, rasa dalam hati dia tu tak boleh lepas dengan Allah Ta'ala. Kalau kira-kiranya memanglah makhluk ni semuanya fakir, nah, fuqara'u ilallah. Tapi rasa ke tak rasa lah. Tapi tu syekh ni dia rasa dia lah afqarul wara, sefakir-fakir makhluk. Al-wara ay al-khalqu. Nah, tu al-wara ay al-khalq, makhluk. Sefakir-fakir makhluk ila rabbil qadiri, kepada Tuhannya, Tuhan afqa tadi tu, yang maha kuasa, yang amat kuasa, yang maha amat kuasa. Ila rabbil qadir ay ila rahmati rabbihil qadir. Itu takdim mudhah lah. Tu sefakir-fakir, nah, yang paling senantiasa berhajat dan banyak berhajat daripada makhluk ni kepada rahmat Tuhannya, Tuhan yang paling berhajat tadi tu. Nah, yang mana Tuhan tu sifatnya al-qadiri. Al-qadiri tu sifat bagi Rabbi lah. Nah, yang maha amat berkuasa. Nah, siapa afqaru tu? Pada Ibrahimu bin Muhammadin al-Baijuri. Dah. Ibrahim, anak laki-laki bagi Muhammad, ia dibangsakan pada Bajur. Dah, nama dia Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad bin al-Baijuri. Kita duk baca dah lagi tak dia tu, nanti insya-Allah minggu depan ke kat luar Seraja kita start lah. Nah,
Kita start Kifayatul Awam tu, habis Kifayatul Awam, tutup live, kita baca mantik. Gitu. Nah, kita buat gitulah nanti. Tu dia ni Syekhul Jami'il Azhar. Nah, Syekhul Jami'il Azhar. Syekh di University Al-Azhar. Mana Syekhul Azhar lah dia ni, bukan syekh mana guru biasa, tidak. Mana ketua bagi para masyayikh. Maknanya Imamul Akbar. Gitu dah. Kalau sekarang ni Imamul Akbar Syekhul Azhar ialah Dr. Ahmadut Tayyib. Nah, atallallahu baqa'ahu. Imam Ibrahim Baijuri ni min fuqaha Syafi'iyyati lah. Setengah daripada ulama-ulama fiqh di kalangan mazhab Syafi'i. Nah, tu. Nak ambil dhabit tu boleh lah tu. Lagi tak payah dah balik kitabnya. Nisbatuhu ilal Bajuri. Dinisbahnya kepada Bajur min qura, daripada kampung Al-Manufiyati bi Misra. Daripada satu kampung Manufiyah di Mesir. Wulida wa nasha'a fiha, dilahirkan dalam kampung Bajur tersebut dan hidup dia di Bajur. Wa ta'allamu fil Azhar, dan belajar dia di Al-Azhar Asy-Syarif. Kemudian kitab dia tu tak usah ayat lah, banyak sangat kitab dia nya. Tu. Kita duk belajar fiqh tu, Hasyiah Al-Baijuri lah tu. Nah, Fathul Qari tu. Antara lain Hasyiah ala Mukhtasar Sanusi fil Mantiq ada. Tuhfatul Khairiyah, Hasyiah ala Shanshuriyah fil Faraid. Nah, dalam ilmu faraid pada. Tuhfatul Murid ala Jawharatit Tauhid. Kita duduk nak muzakarah ni lah. Tahqiqul Maqam, Hasyiah ala Kifayatil Awam lil Fadali fi ilmil kalam. Tu kita duk baca di amalan nanti insya-Allah. Hasyiah ala Ummil Ibrahim. Hasyiatu ala Ummil Barahin. Bukan Ummi Ibrahim. Hasyiatun ala Ummil Barahin wal Aqaid Lisanusi. Itu juga karangan Imam Al-Baijuri. Dan ada juga kitab dia syarah di atas Aqaid Nasafiyah, tapi tak sempat habis. Dah Syekh Baijuri ni wafat. Tak sempat habis lah. Tu. Lagi Al-Mawahibul Laduniyah. Itu hasyiah syarah di atas Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi. Fathul Khabir Al-Latif ada ilmu syarah. Ad-Durarul Hasan fima yahsulu bil Islam wal iman. Tuhfatul Bashar ala Maulid Ibn Hajar. Banyak kitab ni. Ibrahim Al-Baijuri ni terlalu banyak sangat kitab yang dia karang dah. Banyak. Tak pelik lah. Anak alim sungguh. Ibrahim bin Muhammadin Al-Baijuri. Tu siapakah sefakir-fakir makhluk yang berhajat, yang senantiasa dan banyak berhajat pada rahmat Tuhannya yang Maha Kuasa? Ibrahim, anak laki-laki bagi Muhammad. Al-Baijuri dibasakan pada negeri Bajur. Setengahnya Bajuriyu, Baijuriyu. Boleh baca dua tu. Tu Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri ni Zut Taqsiri, yang empunya banyak kecuaian. Banyak cuai, banyak salah. Ini orang panggil Khisal Mahmud. Tu orang panggil apa? Akhlak-akhlak yang terpuji. Apa? Dia panggil mimba bitawadhu' musannih. Setengah daripada tawadhu'nya musannih. Dia tak kata dia PhD ke, MA sana sini, PhD, PQ, RSTU, Profesor Madaya ke apa, dia tak ayat itu. Ya dia ni Zut Taqsiri, orang yang empunya banyak kecuaian. Itu dah. Tu. Dia kata ke apa ni, maqal kau bagi aku dulu dah. Dia buat titik dua dah lagi tak. Dia buat titik dua comel dah lah. Tak ada titik dua tu payah nak check sikit maqal kau duduk mana. Bila lepas daripada maqal kau, innahu. Dah gitu dah. Innahu bahawasanya halawasya'an, tidak rajak mana-mana. Bahawa sesungguhnya lama tatak kalau kana adalah nazmul alimil alamati, nazam bagi yang alim, orang yang alim. Al-alimi mana orang yang alim, orang yang manit tasafa bil ilmi lah, orang yang bersifat dengan ilmu. Al-alamati, tu yang sangat luas ilmunya. Betul-betul luah. Begitu kat sini. Sebab apa?
tak pada kata al-allamah tu tak li ta'kidil mubalaghah. Nah, allamah tu sirat mubalaghah dah tu. Nah. Tu. Yang bersangatan banyak ilmunya. Sungguh ilmunya banyak. Begitu. Nak nampak tetap sungguh. Nak takkid, nak kuat kata-kata sungguh banyak ilmu tu. Wal habril bahril fahamati. Tu gelar dia tu. Wal bahri. Wal habri ni maknanya dakwah. Wal habril bahri, dakwah yang laut. Bahri pada laut. Nah. Tu maknanya ilmu dia tu seumpama dakwah laut. Nah. Seumpama dakwah. Nah. Dakwah pen kita tu sikit ya. Laut tu. Nah tu ni. Bukan laut pauk nak makan dengan hari malam tu ke. Laut laut. Nah, LAUT tu, bukan LAUK dak. Laut, dakwah yang melaut, al-fahamati yang bersangatan faham. Zil faidid dani, yang empunya limpah, al-faidi ay al-ata. Nah, yang mempunyai, yang empunya al-faidi, pemberian ad-dani. Nah, ad-dani. Bukan ad-dani. Ad-dani ay al-qarib. Itu. Yang empunya pemberian yang dekat, yang hampir, mana gitu. Ad-dani maknanya yang al-qaribi. Ad-dani ay al-qaribi. Siapakah al-alimi al-allamati wal habril bahril fahamati zil faidid dani ni? Ada. Asy-syaikh asy-syaikh orang yang mempunyai martabat yang lebih, itu ana syekh. Nah, man balagha rutbatal fadli Ibrahim al-Laqani. Ada. Ibrahim al-Laqani. Ya nama dia orang panggil nama panjang sikit ala IC ya. Ibrahim bin Hasan al-Laqani. Tu nama hak panjang dia tu. Ibrahim bin Hasan al-Laqani. Ibrahim bin Hasan al-Laqani, Abul Imdadi, Burhanuddin, Fadilun mutasawwifun, Misriyun Malikiyun. Orang lebih, orang ahli tasawuf, orang negeri Mesir juga dia pun. Malikiyun, orang yang bermazhab dengan mazhab Maliki lah. Laqani itu nisbatuhu ila laqanati. Laqanah, satu kampung min Buhairah bi Misra juga. Tuwfiya bi qurbil aqabati aidan minal haji. Dia wafat setelah mana baru pulang daripada buat haji. Dia ni wafat, Syekh Ibrahim al-Laqani ni. Dia lah tuan empunya Manzumah Jawharatit Tauhid. Dan dia pun ada syarah. Syarah 3 buah syarah di atas matan Jawharatul Tauhid dia karang ni. Satu matan ilmu tauhid yang paling lengkap menyeluruh, menyentuh semua aspek-aspek yang dibahas dalam ilmu tauhid. Habis. Tu antara lain 3 buah kitab hak dia karang di atas syarah. Tu Nazir ni dia juga syarah. Itu kitab Umdatul Murid li Jawharatul Tauhid. Ni ada 5 jilid duk bawah, ada 5 jilid. 5 jilid. Nah, Umdatul Murid li Jawharatit Tauhid karangan Syekh Ibrahim al-Laqani. Ada lagi dia perekah daripada 5 jilid tu, dia perekah. Talkhisut Tajri li Umdatil Murid. 5 jilid tu berat dah kata. Perekah sikit. Perekah sikit jadi 3 jilid kalau tak silap. Daripada 5 jilid tu jadi 3 jilid. Kemudian dia perekah lagi Hidayatul Murid ila Syarhi Jawharatit Tauhid. Jadi 2 jilid. Tak ada kena ngaji tu, kitab tu jadi rajak ke ya. Syekh Ibrahim al-Bajuri pun kata dia rajak. Dia rajak dalam nak menulis ke orang panggil kitab Tuhfatul Murid. Tu Al-Mausumu ni sifat bagi bagi nazmu tadi tu. Tu nazam tu bagi Ibrahim al-Laqani tadi tu. Al-Mausumu
yang diberi nama nah bijauharatit tauhidi. Nah, yang diberi nama nah itu dah. Bijauharatit tauhidi, dengan nama jauharatit tauhid, mana permata. Nah, permata gomaha lah ni, jauharah. Mana permata intan belia bagi ilmu tauhid. Nah, itu maknanya. Jauharatit tauhid, mana permata intan belia bagi ilmu tauhid. Tu. Kalau di pondok-pondok kita ni, nah, maknanya orang panggil perekat yang paling tinggi sekali lah. Kalau ngaji syarah bagi Jawharatul Tauhid ni, ialah Hasyiah Al-Amir bagi Syekh Abdul Salam. Itu. Tu paling tinggi lah tu. Payah nak faham lah tu. Syekh Jamal Faruq baca mula, saya dewa pula ya. Dia apa sifat ke apa tak ingat lah, delik lah. Nah. Payah tu, baca dalal. Syekh Jamal Faruq baca dalal. Tu hak paling tinggi kalau di pondok-pondok Malaysia ni. Kalau pondok-pondok dululah. Lah ni pun ada lagi kalau di tani ke apa. Dia baca tu. Hasyiah Al-Amir. Hasyiah Al-Amiri Syekh Abdul Salam. Nah. Syarah juga bagi Jawharatul Tauhid. Tu hak paling payah. Jadi kitab hak Ibrahim Al-Bayyuri ni kiranya sedar-sedar lah. Nah, sedar-sedar. Payah juga, sedar-sedar. Qad nazama, sesungguhnya telah menazamlah. Dan siapa iaitu Syekh ni? Qad nazama, sesungguhnya telah membuat nazamlah oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani faraidah hadzal fanni, akan beberapa permata-permata bagi ini ilmu fi aqd atau fi iqdin nadidin, pada ikatan nadidin ay mandud. Itu nadidin ay mandud ay tu mandud ay munazzam, itu maknanya yang disusun, itu yang diatur, yang disusun, mana gitu. Qad nazama, sesungguhnya telah membuat nazam lah ia Syekh Ibrahim Al-Laqani faraidah hadzal fanni. Dia panggil min idafatil mushabbahu bi ila musyabbah ni. Nah. Ya asalnya nak kata al-aqaidul azimah. Itu. Tu allati tushbihu bil faraidi. Gitu dah. Dia nak kata itu sebenarnya. Tapi dia jadi terbalik. Dia nak kata sesungguhnya telah membuat nazam lah oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani tu akan ini ilmu tauhid aqaid yang besar ni, yang diserupakan dia dengan beberapa permata. Itu al-faraidah tu jamak daripada durrah. Nah, faraidah makna beberapa permata. Beberapa mutiara. Gitu beberapa mutiara mana ad-durratul azimah. Tu. Dah. Ad-durratul azimah. Itu mana faraidah ay ad-durrah. Jamak daripada mufradnya ad-durratul azimah, mana satu mutiara yang sangat besar, itu yang sangat agung. Tu jadi nak kita katanya Syekh Ibrahim Al-Laqani ini telah membuat nazam bagi ini ilmu aqaid al-azimah, ilmu aqaid yang sangat agung, yang sangat hebat. Hadzal fanni itu fannil aqaid itulah, fanni tauhid ni al-azimah allati tushbihu bil faraidi. Nah, yang diserupakan ini fan ini mata pelajaran ilmu aqaid ni dengan beberapa mutiara yang agung, yang besar. Gitu. Nah. Dia susung tu nazama tadi tu fi iqdin nadidin, pada ikatan yang tersusun. Fi iqdin nadidin ay fi iqdin mandudin. Itu. Tuh. Pada ikatan yang tersusun, ay mandudin mana? Munazzamin. Yang dipelaturkan, yang diatur comel, itu maksud gitu. Ya cakap ni style orang balaghah lah ni. Nah. Wahawa ni atas berkata nazama.
Ai waqad hawa, dan sesungguhnya telah menghipunglah. Hawa ai jama'ah. Wa hawa ai wa jama'ah, dan telah menghipunglah ia Syekh Ibrahim Al-Laqani ni. Tu hipung apa? Nu. Maf'ul duduk belakang nu. Ma yudhishul albab. Ma yudhishul albab min nafaisid durari wa mahasinil ghurari. Jadi min tu bayang qaddam bagi ma yudhishu. Itu dah. Ya kecek tu orang panggil. Itulah orang panggil apa? Gaya bahasa dia cakap. Ini ayat kata bahawasanya orang yang mahir dengan seni bahasa bercakap. Ya kita ni nak tahu kata orang tu alim kuat hebat tak hebat, tengok pada khutbah kita dia, mukadimah kita dia. Macam kitab Faridatul Faraid tu kan. Awal-awal kita tu jadi payah dah, duk main nak tasbih balik, nak idhafah musyabbah bih dan musyabbah macam-macam tu nak kata bahawasanya aling hari ni, aling bahasa sungguh. Tengok apa Ibrahim Al-Baijuri pun atas itu kat tu. Wahwa, dan sesungguhnya telah menghipunglah, wahwa ai wa jama', dan telah menghipunglah oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani ma akan barang yudhishul albab, akan barang yang mencengangkan segala orang yang mempunyai akalan. Ada albab ni mana orang yang mempunyai otak, orang yang mempunyai akal tu rasa tercengih-cengih. Tu gapo ma tu bayar depan ni. Tu dah. Ming, ming tu nak bayar pada kata ma yudhishu tadi. Min nafaisid durari, daripada yang berharga permata-permata. Tengok. Cakap balik-balik kok habis licin ni. Min nafaisid durari, daripada yang berharga permata-permata. Durari itu jamak lewat durrah. Jam'u durratin, nah. Tu min nafaisid durari. Orang panggil min durarin nafisati. Gitu orang panggil min idhafatis sifat lil mausufi. Nah. Daripada ba idhafat ke sifat bagi mausuf. Nah. Ya naknya min durari min durarin nafisati. Gitu. Daripada permata-permata yang berharga. Baru tak belik ni. Nah, daripada permata-permata yang berharga. Kalau kita baca terjemah tu benar, kita harpin kan? Daripada yang berharga permata. Nah, daripada yang berharga permata. Tu idhafat sifat bagi mausuf tu. Bunyi yang butir depan tu dia ni. Maksudnya nak yang kena. Daripada permata-permata yang berharga. Gitu tu. B. Wa mahasinil ghurari, atau pada kata nafaisid durari. Tu. Dan yang elok-elok. Tu. Dan yang elok-elok. Perkara yang cemerlang. Nak terjemah kan? Kerti nak terjemah tu. Kerana ghurar ni jamak daripada ghurrah tu lah. Nah, ghurrah. Ghurrah ni asalnya orang panggil calik di dahi kuda. Nah, al-bayad fi jabhatil firas. Itu orang panggil ghurrah. Ghurrah. Tengah jelas fiqh tu kan? Ghurrah wa tahjil tu. Nah, maknanya orang yang ambil air semaya apabila dia tu melebihi daripada hak yang wajib. Ya muka ni hak ni. Nah. Melebihi sikit daripada hak muka tu wajib, supaya yakin kita membasuh sekalian yang sekalian hak muka. Lebih sikit daripada hak muka tu wajib. Lebih daripada hak yang wajib kita lebih tadi tu sunat. Pas tekok kita basuh muka pau. Itu orang panggil apa? Jadi ghurrah, jadi bercahaya di hari akhirat. Tangan begitu tak? Ni siku sini ya. Tak boleh kita basuh betul benar ambil pen tu tanda molek. Tak boleh lebih pada siku ni. Tilka hududullah wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsah ya. Siapa lebih daripada hudud Allah Taala maka dia
Zoling kata. Dia pun garis betul-betul ambil semaya jangan lebih. Tak sah ambil semaya mu itu, faham tak? Lepas tu kena lebih sikit, kena lebih sikit. Lebih sikit tu wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fa huwal wajib. Lepas tu lebih banyak sampai kepala bahu tu. Tu sunat dia panggil tahjil. Nah, ghurrah wa tahjil dia panggil. Jadi ghurrah tu asalnya al-bayat, nah, putih fi bayat fi jabhatil firah. Nah, dia orang panggil kuda ni. Orang Arab dulu apabila kuda jatuh, dia nak laju berlari, maka dia pun kasih batu belai. Nah, batu dia buat sebab kalau tak buat batu, dia belaga dua tu sengal rasa. Jadi tak kuatlah, tak lajulah berlarinya. Maka dia bila dia kasih, nah, kasih bukan kasih beri tu tak, kasih ni potong. Potong itu batu buang. Nah. Jadi kuda jatuh hak telah dipotong dua batu belai dia tu, maka dicalik putih di dahi dia. Maknanya kalau orang nak beli, oi, ni kuda laju ni. Tu orang tahu lalu dah. Apa ada ghurrah dia panggil. Tu dah. Jadi nak kata mana tak okey. Wa mahasinil ghurari, dan yang elok-elok segala calik-calik di dahi kuda. Tak kena kata gitu. Ana perkara-perkara yang cemerlang lah. Tu dah. Perkara-perkara yang cemerlang. Maka kuda hak orang panggil dikasih dicalik di atas dahi dia tu, laju cemerlang dah. Cemerlang. Kalau guna kuda tu buat pelombo tak aci. Orang dia laju. Nah. Dia tak rasa ngah dah kalau lari laju pun tak ada batu ya. Tu dah. Tu. Tu. Sebab tu kalau orang nakut dia kata nah, tak ada batu belai. Apa lari awal-awal lagi. Nak laju je lagi. Ada batu belai apa? Orang kena kasih tu ghurrah ya. Demo ghurrah sungguh dah. Wa mahasinil ghurari, dan yang elok-elok ya, perkara yang cemerlang. Perkara-perkara yang cemerlang gitulah. Nak terkena aku tak reti kat nak ayat. Itu dah. Tu. Ambil. Tu. Wahwa tadi tu. Dan menghipung wa jamaah menghipunglah ia Syekh Ibrahim Al-Laqani ma akan barang yudhishul albab, yang mencengangkan segala orang-orang yang mempunyai kepala otak, wa yaqdi, dan membawalah. Wa yaqdi ni atah pada kata yudhishu lah. Tu. Dan membawalah ia barang tadi tu bil ajabil ujab. Nah, dengan perkara yang mencengang daripada segala perkara yang mencengang-cengangkan. Itu dah tu ni. Tu. Habis tu. Kemudian kata dia, nanya. Wa qad wala'a. Gitu deh. Wa qad wala'an nasu bid-dukhuli fi riyadi fawaidihi. Wa qad, dan sesungguhnya. Tak ada jawab bagi lamma tu. Nah. Biar khabar sikit, tak ada jawab lagi lamma tu ni. Wa qad, dan sesungguhnya. Wala'an nasu. Wala'a ni maknanya ghirah, gemalah gitu. Wala'an nasu, telah gemalah, telah ghirahlah oleh manusia. Manusia sini kena kepada penuntut-penuntut ilmu lah. Bukan manusia sebarang manusia, nah. Tu wala'a ai ishtaqu ishtiyakan tammatan. Itu. Berahi akan sebagai berahi yang sengoti, yang sempurna. Itu makna gema, ghirah. Berahi. Wa qad wala'an nasu, dan sesungguhnya telah berahilah oleh manusia. Telah gemalah oleh manusia, yakni penuntut-penuntut ilmu. Gema apa? Bidukhuli, dengan masuk fi riyadi fawaidihi, di dalam kebun faedah-faedahnya nazam. Tasbih kat tu. Nah, yang di dalam faedah, masuk dalam faedah nazam yang diserupakan dengan kebun. Tu.
faedah, faedah nazam Jawharatit Tauhid ini diserupakan dengan kebun. Pada pihak mana? Banyak sangat. Nah, pada pihak kebun ni, faedah yang banyak lah. Banyak lah. Boleh tanam jagung, boleh tanam motel, boleh tanam tu. Macam-macam faedah. Nah, dia tanam kebun kan? Betul tak? Orang tak panggil kebun, tanam motel sebut. Mana kebun demo? Ni, sekakak kera. Orang motel tu. Kebun itu. Kebun kat luar ha. Wah, dua ye pula apa jenis dua ye. Nah, boleh nanam banyak lah tu. Tu faedah kebun. Jadi Jawharatit Tauhid nazam yang dikarang disusun oleh Syekh Ibrahim Laqani ini diserupakan orang panggil faedahnya seperti kebun pada pihak luarnya. Itu. Banyaknya orang panggil benda boleh menanam lah ni. Itu. Jadi gemar manusia penuntut ilmu ni masuk pada kebun faedahnya, faedah nazam ni. Wal akhdhi ni atah pada ad-dukhuli. Wal akhdhi ni atah pada ad-dukhuli. Ay waqad wala'an nasu bil akhdhi. Gitu. Dan sesungguhnya juga telah gemar, telah berahilah oleh manusia yakni penuntut ilmu bil akhdhi dengan mengambil min simari mawaidihi. Nah. Tu daripada buah-buahan hidangan-hidangannya nazam. Mawaid tu jamak daripada maidah tu lah. Maidah ni mana apa? Hidangan makan ni. Nah, kalau kita pergi Mesir kan, mula puasa tu dia buka kemah. Tu orang panggil maidah. Jamu makan buka puasa. Nah. Maidah. Nah, mawaid mana beberapa hidangan-hidangan. Beberapa banyak hidangan-hidangan nazam ni. Jadi telah dan sesungguhnya telah gemarlah oleh penuntut ilmu dengan mengambilkan daripada buah-buahan hidangan-hidangannya nazam. Ya ni? Hidangan-hidangan apa yang akan dihidangkan oleh Syekh Ibrahim Laqani dalam manzumah Jawharatit Tauhid ni diserupakan dengan buah-buah. Mana? Buah-buah sedap lah kau. Buah anggur, sedap cara anggur. Nah, buah durian, sedap cara durian. Nah, buah apple, sedap cara apple. Sedap tu tak sama. Habis situ. Tak kala tu. Lama jawab bagi lama dia. Tak kala adalah nazam yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani yang diberi nama Jawharatit Tauhid di lagu tu. Sa'alani wafdun minal ikhwani. Tu jawab bagi lama. Nescaya telah memintalah akan daku. Sa'alani ay talaba minni. Gitu deh. Sa'ala dengan mana talaba. Telah menuntuti akan daku. Telah meminta akan daku. Yang minta ni maklumlah dalam ilmu balaghah tu. Kalau orang panggil daripada pihak a'la ilal adna, itu orang panggil amr. Kalau adna ilal a'la, orang panggil doa. Kalau sama tarah, adna ilal adna, a'la ilal a'la, itu orang panggil iltimas. Ini dak lah ni. Maknanya murid dia lah ni. Tak kala mana kitab Jawharatit Tauhid tu begitu sekali hebatnya. Ramai hak berahi nak ambil, nak mengaji, nak menutup. Sa'alani nescaya menuntutilah akan daku wafdun oleh satu gerombolan. Wafdun oleh satu gerombolan minal ikhwani daripada saudara-saudara. Ikhwan di sini ni mana ikhwan fiddin. Saudara-saudara pada agama lah. Saudara-saudara pada agama. Doa dulu. Tu minta gapo tak ada ayat lagi. Aslahallahu li walahu. Memperbaiklah oleh Allah bagiku dan bagi mereka itu ikhwan. Memperbaik apa? Al-hala wa sya'na, akan kelakuan dan pekerjaan. Al-hala wa sya'na ay al-amra lah, akan pekerjaan. Itu dah. Maknanya aslahallahu hali wa sya'ni wa halahum wa sya'lahum wa sya'nahum gitu. Memperbaiklah oleh Allah akan kelakuanku dan kerjaanku
dan memperbaiklah oleh Allah akan kelakuan dan hijaan mereka itu al-ikhwah. Minta gapo tu an aktuba alaihi hasyatan. Kita berhenti situ dulu lah. Berhenti situ dulu. Nah, minta gapo berhenti situ dulu, Isnin baru sambung. Wallahu a'lam. Hai. Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. La tu'alliq qalbaka, jangan engkau gantungkan akan hati engkau illa melainkan, bukan illa melainkan biwa'dillahi ta'ala, dengan janji baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menggantungkan hatimu itu melainkan kepada janji baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Wa husni kifayatihi wa dhamanihi. Atau pada kata wa'dih. Nah, tu. Aila tu'alliq qalbaka, jangan engkau gantungkan akan hati engkau tu illa melainkan bi husni kifayatihi, dengan elok kecukupan Allah, wa dhamanihi, dan jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tu. Fakam min, maka berapa banyak, min hamilin, daripada mereka yang menanggung, lizadi, bagi bekalan, wa qalbuhu, padahal bermula hatinya, hati hamil tadi, hati orang menanggung ke bekalan tadi tu. Fakam min, maka berapa banyakkah daripada syakhsin hamilin, jadi itulah. Fakam min, maka berapa banyakkah daripada yang menanggung ini, syakhsin hamilin, orang-orang yang menanggung, lizadi, bagi bekalan, wa qalbuhu, padahal bermula hatinya, hati syakhsin hamil tadi tu, hati orang yang menanggung, ke orang panggil bekalan tadi tu. Tu hati al-hamil tadi tu, ma'allahi ta'ala, serta Allah Subhanahu wa ta'ala, dunazadi, tidak i'timad di atas bekalan. Dunazadi ay dunal i'timad ala zadi, tidak berpegang hati dia, tidak berpaut hati dia di atas bekalan yang dia bawa. Wa kam min tarikin ay wa kam min syakhsin tarikin, dan berapa ramaikah daripada seseorang yang meninggalkan lizadi, bagi lizadin, lizadi, bagi bekalan. Tu dia tak bawa bekalan, dia tinggal bekalan. Wa qalbuhu, padahal bermula hatinya, hati at-tarik, hati orang yang meninggal tadi tu, meninggalkan bekalan tu, ma'azadi dunallahi ta'ala, ma'azad, hati dia tu serta bekalan tersebut, duna, tidak adalah ya at-tawakkul wa i'timadu 'ala Allah, tidak adalah hati dia tu bertawakul dan berpaut, berpegang di atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasya'nu, maka bermula perkara, kelakuan. Kelakuan apa? Al-mu'tabarulah, yang dibuat kira maknanya. Fasya'nu, maka bermula kelakuan, al-mu'tabaru, yang dibuat kiranya, izan, pada ketika itu. Tu izan, izan, hina iz yakhtalifu i'timadul hamil lizat wa tarik lahu lah dia. Ketika itu, ketika mana bersalah-salahanlah berpegang oleh yang menanggungkan bagi bekalan, dan yang meninggalkan bagi bekalan. Pada ketika itu, kelakuan yang dibuat kiranya apa? Lil qalbi, bagi hati seorang. Bukan kira bekal tak bekal. Tawakul tu bukan dikira bekal ke tak bekal. Dikira hati tu pegang gapo? Pegang ke bekalan ke pegang ke Tuhan. Kalau mu tak berbekal tapi hatimu pegang dengan makhluk, atau orang tak panggil tawakul. Tapi mu berbekal, tapi mu hatinya berpaut dengan Allah Ta'ala, tidak berpaut pada bekalan mu apa panggil tawakul. Fafham, maka hendak fahamlah olehmu, hadhil usulah, akan ini beberapa usul-usul teras-teras. Teras-teras mana? Allati zakarnahalah, yang telah menyebut oleh kami akan dia teras-teras tersebut. Tukfal mu'nata, nescaya, memadalah akan bekalan kamu,
insya-Allah taala. Nah, jika dikehendak oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in qila, maka jika dikatakan, fan nabiyyu, maka bermula Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yahmilu zada, adalah ia Nabi SAW menanggungkan akan bekalan aifi safarihi, pada musafirnya Nabi SAW. Kata, Nabi pun berbekal ketika musafir. Wa kadzalika sahabatu, seperti demikian itu juga apa hamlu zat tadi, menanggungkan bekalan, membawa bekalan. Seperti itu juga lah as-sahabatu radhiyallahu taala anhum ajma'in, para sahabat Nabi nak pergi musafir mana berbekal. Was-salafus salihu, dan para ulama salafun salih, ai fi asfarihim, pada musafir mereka itu ridwanullah alaihim ajma'in tadi. Itu yuqalu, nescaya dijawabkan lahu baginya lil qa'i tadi. Lahu ai lil qa'i. Jawab lagu mana? La jarama anna zalika mubahun ghairu haramin. La jarama, tidak putuh. La jarama ay la qat'an, tidak putuh. Anna zalika akan bahawasanya demikian itu, demikian hamluz zat, membawa bekal, menanggung bekalan tadi itu, mubahun, ialah harus, ghairu haramin, tidaklah haram. Bukan putuh lagu tu. Tengok di Nabi bawa bekal, sahabat bawa bekal musafir kira membawa bekal juga, jadi tak haram lah. Bukan nak gitu. Harus semata-mata, tidak haram semata-mata mu tengok Nabi bawa bekal. Bukan gitu. Sebab nak kira orang panggil Nabi dengan mu sama tak hatinya. Berat mu kalau Nabi bawa bekal ya, sahabat bawa bekal ya, tapi hati Nabi, hati para sahabat, adakah hati mereka tu bergantung dengan bekalan yang mereka bawa? Tidak. Jadi mu tu bawa bekal seumpama mereka, tapi hatimu tidak seumpama mereka. Sebab tu kata la jarama anna zalika mubahun ghairu haramin. Tidak putuh akan bahawasanya demikian itu, membawa bekal oleh sahabat, oleh Nabi SAW tu ialah harus ketiadaan haram. Wa innamal haramu, dan hanya sahaja haram tu ialah ta'liqul qalbi bizadi, ialah menggantungkan hati itu dengan bekalan. Tu watarkut tawakkuli 'ala Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan bergantung hati di atas Allah Subhanahu wa taala. Fafham zalika, maka hendak fahamlah olehmu, tak faham lagi kau ya. Fafham zalika, maka fahamlah olehmu akan demikian itu. Demikian mana? Yani allazi zakarnahu min anna hamala zat mubahun wa anna ta'liqul qalb wa anna ta'liqal qalb bizat wa tarkal i'tima' 'ala Allahi haramu. Itu makna gitu. Fafham zalika, maka hendak fahamlah demikian itu, yakni apa yang telah menyebut oleh kami akan dia daripada bahawasanya menanggung, membawa ke bekalan itu harus, dan menggantungkan hati dengan bekalan tu, dan meninggalkan orang panggil hatimu tu berpegang di atas Allah Ta'ala tu haramnya. Bukan masalah bawa bekalan tu haram ke dah. Summa kemudian, ma zannuka, apakah menyangka oleh engkau bi Rasulillah, dengan Nabi SAW, haitsu qala Allah Ta'ala lahu, sekira-kira telah berfirmanlah oleh Allah Ta'ala lahu baginya, bagi Nabi SAW, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Nabi Muhammad, tawakul, hatimu bergantunglah di atas Tuhan yang Maha hidup, yang tidak mati-mati sekali-kali. A'sahu fi zalika, adakah musingka kata bermaksiat, menderhakai, telah menderhakai ia Rasulullah tu? A'sahu ai ukhalifun Nabi SAW tadi. Fi zalika, pada demikian itu, fi amrillahi ta'ala li rasulihi bitawakkuli tadi. Fi zalika fi amrillahi ta'ala li rasulillahi SAW bitawakkuli. Tu Rasulullah bawa bekal, ya, tapi mu kena ingat Allah firman kepada Rasulullah apa? Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Nabi Muhammad, hatimu gantung dengan Tuhan yang tak Tuhan yang hidup tak mati-mati. Muska kata Nabi Muhammad tu derhaka kau dengan ayat tu. Artinya Nabi Muhammad bila bawa bekalan tu dia tak gantung dengan Allah, dia gantung dengan bekalan, gitu kah? Hati-hatimu. Wa 'allaqa qalbahu bi ta'ami, dan menggantunglah ia Nabi SAW qalbahu akan hatinya Nabi bi ta'amin wa syarabin, dengan makanan dan minuman, au dirhamin au dinarin, atau dengan dirham dan dinar. Kalla wa hasya. Tidak, jauh, akan sebagai jauh sekali-kali. Kalla, tidaklah.
Kalla ay laysal amruka kadzalika lah. Kalla, tidak sekali-kali, tidaklah hijab itu seperti demikian hak muska. Wa hasya, nah. Tu wa hasya ni ay tanzihan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagai nak menyucikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hasya, dan jauh sekali-kali jauh Nabi sallallahu alaihi wasallam lagu tu. Tidak dan jauh sekali-kali. Itu mana gitu. Jauh apa? Min ayyakuna, daripada bahawa adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tu didapatkan zalika, akan demikian itu menyalahi perintah Allah Taala. Zalikal mazkur min mukhalafati amri rabbih wa ta'allaqa qalbahu ila ghairillahi ta'ala. Begitu. Bal, bahkan kana qalbuhu, adalah hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'allahi ta'ala, serta Allah Taala. Walaupun Nabi bawa bekal, tapi hati Nabi serta Allah Taala. Tuh. Wa tawakkuluhu ay wa kana tawakkuluhu, dan adalah Nabi bertawakul lah ya Nabi ala Allah Taala, di atasnya, di atas Allah Taala, di atas Allah Taala, kama amarahu, seperti mana barang menyuruhlah ya Allah hu, akan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah. Wa tawakkuluhu, dan bertawakullah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Allah Taala, di atas Allah Taala, kama amarahu, seperti mana barang menyuruhlah ya Allah hu, akan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Fa innahu, maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu ay fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam alladzi, ialah orang yang lam yaltafit, yang tidak berpaling, tidak iltifat, tidak gilipak, tidak berpaling-paling lah ia Nabi dengan hatinya, aslan, langsung maknanya, ila dunya, kepada dunia, bi asriha ay bi ajma'iha gitu. Bi asriha, dengan sekaliannya. Nah, langsung Nabi tak tengok apa dunia ni dengan hati Nabi SAW. Kalau Nabi nak ke dunia ke, Allah mah bukit Uhud tu boleh tukar mah hak milik Nabi boleh. Nah, tapi Nabi tak paling pada dunia. Wala yamudda yadahu, dan tidak menghululah ia Nabi yadahu, akan tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila mafatihi, kepada ila mafatihi khazainil ardi kulliha, kepada segala anak-anak kunci segala khazanah pada bumi, kulliha, semuanya sekali. Tuh. Tu ya, Nabi ataitu bi mafatihil khazainil ard fawudi'at baina yadayya, adalah hadis sebut. Diberi ke aku dengan segala pintu-pintu, dengan segala kunci-kunci khazanah-khazanah dunia, tapi aku letakkan di hadapan aku. Nah tu, fawudi'at baina yadayya, maka aku letak depan aku, lepas gitu. Bis itulah. Wa innama, dan hanya kana, adalah Nabi SAW akhzuz zadi minhu, mengambillah ia Nabi akan bekalan daripadanya. Wa minas salafis salih, tak kena tu. Wa innama, dan hanya kana, adalah akhzuz zadi minhu, mengambil bekalan daripadanya, daripada Nabi SAW. Wa minas salafis salihi, dan daripada orang salafun salih, li niyatil khairi, kerana niat-niat yang baik, la limaili qulubihim, bukan kerana cenderungnya hati-hati mereka itu, anillah, meninggalkan Allah Ta'ala, ila zadi, pergi hati kepada bekalan. Wal mu'tabarul qasdu ala ma'a'lamnaka, dan bermula perkara yang dibuat kiranya ialah hati tujumu tu, ala ma'a'lamnaka, di atas barang yang telah kami mengajarkan akan dikau. Fafham, maka hendak fahamlah ay hadhil jumlatil mazkurah, akan jumlah yang tersebut. Wantabih, dan berjaga-jagalah, beringat-ingatlah, min raqdatika, daripada ketiduran engkau, wa afik min ghaflatika, dan terkejut bangunlah, gitu ya. Min ghaflatika, daripada kelalaian engkau, wa tafahham, dan hendak memahamilah engkau, yurshidakallahu, nescaya memberi petunjuk jalanlah oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Fa in qulta ayyuhuma afdalu, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin. Sallallahu alaihi wasallam.
Alhamdulillah.